Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rasyada umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu lagi di alam maya ini, ya, bagi tujuan untuk meneruskan pembelajaran akhlak tahun 6, iaitu insya-Allah pada hari ini kita akan mengulang kaji pelajaran yang keempat, akhlak tahun 6, yang mana pelajaran yang keempat ialah sifat mazmumah, sifat yang keji. Jadi sebelum itu, apa khabar semua anak-anak murid Sekolah Rendah Agama Sungai Serdang? Saya doakan semua murid SRA Sungai Serdang dan sesiapa sahaja yang melihat video ini dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta, insya-Allah. Jadi kita terus masuk tajuk pada hari ini, iaitu sifat mazmumah, ya. Pelajaran yang keempat, sifat yang keji. Yang pertama, ya, dalam akhlak tahun 6 ada 4 sifat mazmumah. Hari ini kita akan masuk tajuk sifat mazmumah yang pertama, iaitu hubbud dunia, ya. Dalam tajuk hubbud dunia ini ada 6 tajuk kecil yang kamu kena tahu, ya. Selain daripada untuk peperiksaan, kamu kena tahu juga untuk kehidupan seharian, untuk dibawa bekalan di dalam kubur nanti dan di akhirat sana. Ya, ada 6 tajuk kecil. Yang pertama, apa pengertian hubbud dunia? Yang kedua, dalil hubbud dunia. Ketiga, ciri-ciri hubbud dunia. Yang keempat, akibat apabila seseorang itu bersifat hubbud dunia. Yang kelima, cara untuk menjauhi sifat hubbud dunia. Dan yang keenam, fadilat menjauhi apabila seseorang itu menjauhi sifat hubbud dunia, ya. Jadi kita terus pergi kepada tajuk kecil yang pertama, ialah apakah itu pengertian hubbud dunia, apa makna sifat hubbud dunia itu, ya. Yang mana hubbud dunia ini adalah sifat yang keji, sifat mazmumah. InsyaAllah sama-sama kita baca apa pengertian hubbud dunia di dalam buku teks tahun 6 pelajaran akhlak, muka surat 42. Pengertian hubbud dunia ialah kasihkan dunia secara melampau sehingga melupakan kesenangan di akhirat. Kita ulang lagi sekali. Hubbud dunia ialah kasihkan dunia secara melampau sehingga melupakan kesenangan di akhirat. Melakukan sesuatu perkara itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan kasihkan dunia secara melampau. Ya, seseorang itu melakukan sesuatu perkara bukan kerana Allah Subhanahu wa taala dan hanya memikirkan kepentingan untuk dirinya sahaja. Ya, kita ni kena tahu yang mana di akhirat nanti kita akan hidup kekal selama-lamanya, di dunia hanyalah sementara. Sekiranya dia buat perkara itu kerana dunia, ya, dunialah yang dia akan dapat, ya. Jadi kita terus kepada tajuk kecil yang kedua, iaitu dalil hubbud dunia daripada di dalam Al-Quran, daripada surah Asy-Syura ayat yang ke-20. InsyaAllah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesiapa yang ini dengan amal usahanya hanya untuk kebaikan di dunia semata-mata, kami beri kepadanya dari kebaikan dunia itu, yakni sekadar yang kami tentukan.
dan dia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Masya Allah. Ya, seseorang itu melakukan sesuatu perkara bukan kerana Allah, dia semata-mata kerana dunia. Ya, sekiranya dia buat perkara itu kerana dunia, dunia jelah yang dia akan dapat. Jika buat kerana Allah, insya-Allah pahala dapat, kebaikan pun, kebaikan dunia dapat, di akhirat pun dapat, iaitu ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Selepas itu kita akan masuk tajuk kecil yang ketiga, ialah ciri-ciri orang yang ada sifat hubbu dunia ni. Ya, dalam buku teks muka surat 43 ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, sentiasa memikirkan dunia. Ya, kedua, yang pertama sentiasa memikirkan dunia. Maksudnya seseorang itu sentiasa melakukan sesuatu kerana kepentingannya sendiri. Terlalu sangat nak cari duit, tapi duit banyak kuat sedekah tak apa. Ini sebaliknya, tak nak sedekah, tu tak boleh. Ciri yang kedua, berasa tidak berkecukupan. Rasa tak cukup jelah dengan apa yang seseorang itu dapat. Contoh, kalau makan tu selagi tak sendawa, tak berhenti makan. Itu contoh. Contoh lain, di sekolah RM2 ayah beri untuk belanja sekolah. Rasa tak cukup. Bila rasa tak cukup, pergi minta kawan, ataupun ambil duit kawan tanpa izin. Tak baik semua tu, dan sebagainya. Ciri yang ketiga, inginkan keseronokan. Rasa nak seronok je, pergi tempat yang tak elok. Contohnya, nak bermain je 24 jam, tak ada langsung masa untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Ciri yang keempat, lalai daripada melakukan ibadat. Contohnya, melengah-lengahkan solat 5 waktu. Subuh tu contohnya masuk pada pukul 5.50 pagi, tapi bangun tidur pun pukul 7 pagi. Subuhnya tak tahulah pukul berapa. Contoh lain, lalai dalam melakukan ibadat, dia tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat, tidak tumakninah dalam menunaikan solat dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita terus pergi tajuk yang keempat, iaitu akibat bersifat hubbu dunia. Akibat bersifat hubbu dunia. Di dalam buku teks muka surat 43 ada 4 akibat bersifat hubbu dunia ni. Yang pertama, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memanglah kita ni bila ada sifat keji, sifat mazmumah dalam diri, kita akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat yang kedua, menjadikan seseorang itu bersifat tamak. Tamak ni ialah ingin memperoleh sesuatu dengan kadar yang banyak. Kadang-kadang sehingga melakukannya dengan cara yang haram, dengan cara yang salah, untuk mendapatkan sesuatu itu. Contohnya harta. Itulah sifat dunia. Bila ada dalam hati ni terlampau kasihkan dunia. Apabila seorang itu nak mendapatkan sesuatu sampai melakukannya dengan cara yang salah. Akibat bersifat hubbu dunia yang ketiga, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah marah, Allah murka. Rasulullah pun tak suka dengan orang yang ada sifat hubbu dunia ni. Akibat yang keempat, menjadi orang yang sombong. Sombong ni apa? Menganggap diri sendiri lebih tinggi dan hebat daripada orang lain, dan dalam masa yang sama dia merendah-rendahkan orang lain itu. Sombong ni biasanya sebab mungkin sebab amalan yang dilakukannya. Kadang-kadang ada sifat sombong kerana amalan. Selain itu mungkin kerana ilmu. Mungkin juga boleh jadi sombong dalam hati tu kerana ilmu, kecantikan, kekuatan, kekayaan, keturunan dan sebagainya. Bahaya sifat sombong ni. Terus kepada tajuk kecil yang kelima, cara menjauhi sifat hubbu dunia, sifat kasihkan dunia secara melampau.
Dalam buku teks muka surat 44 ya, ada 5 cara untuk menjauhi sifat hubbu dunia ni. Yang pertama, sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa meningkatkan keimanan. Ya, apa yang boleh kita lakukan ialah sentiasa memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menghadiri majlis-majlis ilmu ya, majlis ilmu seperti di masjid, surau, sekolah ya. Tapi waktu musim PKP ni murid-murid boleh tengok juga di ceramah-ceramah tazkirah di YouTube contohnya. Boleh taip ceramah contohnya, ataupun tajuk ilmu yang kita nak dengar tu. Macam-macam sekarang ni kita boleh pilih. Yang penting ke arah kebaikan. Cara menjauhi yang ketiga, menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada cintakan dunia ya. Perkara yang Ustaz nak cakap contohnya, nak main handphone tu boleh, tapi ada hadnya, ada masanya ya. Jangan sampai sehingga melengah-lengahkan waktu kerana bermain handphone ataupun game ya. Kena buat jadual. Nak main game tu pun boleh sebenarnya, tapi mesti ada disiplin masa. Jangan sampai melewat-lewatkan solat. Kadang-kadang hujung-hujung waktu baru nak solat kerana bermain game di handphone. Cara menjauhi sifat hubbu dunia yang keempat, tekun melaksanakan ibadat dengan ikhlas ya, melakukan ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada paksaan untuk melakukannya. Dan yang kelima, melatih diri dengan amalan infak fi sabilillah ya. Infak ni ialah apa? Infak ni ialah pemberian ataupun sumbangan harta kita dan sebagainya ya, kerana untuk kebaikan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi insya-Allah kita terus pergi tajuk kecil yang keenam, fadilat ya, fadilat menjauhi hubbu dunia. Apakah kebaikan, kesan yang baik apabila kita menjauhi sifat hubbu dunia ni? Dalam buku teks tahun 6 muka surat 45 ada 5 fadilat menjauhi sifat hubbu dunia. Yang pertama, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mendapat kebaikan, pahala daripada Allah. Apabila kita menjauhi sifat yang keji, iaitu sifat mazmumah, Allah pun akan beri pahala kepada kita. Fadilah yang kedua, sentiasa tenang dalam kehidupan. Hati dan jiwa pun akan tenang je bila kita jauh daripada sifat yang keji ini. Yang ketiga, terdidik diri dalam mengawal hawa nafsu ya. Apabila diri kita dekat dengan Allah, Allah akan sentiasa lindung diri kita. Allah akan sentiasa lindung hawa nafsu kita ya, daripada melakukan perkara-perkara yang tak baik. Fadilah yang keempat, dikasihi oleh ibu bapa, guru dan masyarakat. Itu jawapan yang mudah kamu boleh ingat. Dan yang kelima, terhindar dari memperolehi harta dengan cara yang haram. Betul ya, bila kita dalam hati ni cintakan akhirat, kita dah dalam masa yang sama, dalam secara tidak langsung kita akan menjauhi perkara-perkara itu ya, perkara-perkara yang keji. Contohnya mendapatkan sesuatu perkara itu dengan cara yang salah, yang haram, tak baik. Jadi sebelum Ustaz mengakhiri video ya, pada tajuk sifat mazmumah yang pertama ini ya, iaitu hubbu dunia. Tahukah anda, kasihkan dunia secara melampau punca segala kejahatan ya. Apabila seseorang itu tamak akan harta, dia boleh lakukannya sehingga dengan cara yang haram dan salah, tak elok. Selain itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh menghindarkan diri daripada bersifat tangkai jering. Tangkai jering ni apa? Simpulan bahasa ya. Tangkai jering ni ialah orang yang kedekut dan bakhil. Kita ni sebagai hamba Allah, hidup kat dunia ni kena sentiasa hidup bersederhana dan memperbanyakkan bersedekah kerana semata-mata
kerana Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dalam hati ni ada sifat kedekut dan bakhil. Rajin-rajinkan bersedekah, memberi harta dan sebagainya kepada orang lain. InsyaAllah pahala dan syurga untuk kita. Jadi setakat ini sahaja video untuk hari ini. Pelajaran yang keempat, iaitu sifat mazmumah, sifat yang keji. Yang pertama, hubbu dunia. Jadi saya akhiri pelajaran pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.